Di sini saya ingin menjelaskan apakah itu perbandingan epistemologi antara modernisme dan pasca modernisme. Jadi, untuk meneruskan lagi perbincangan kita, di sini saya ingin menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan epistemologi, modernisme dan juga pasca modernisme terlebih dahulu. Epistemologi merupakan perkataan yang berasal daripada bahasa Yunani. Epistemologi terdiri daripada dua perkataan iaitu episteme yang bermaksud ilmu atau pengetahuan dan logos yang bermaksud teori. Jadi, apa yang kita boleh fahami di sini ialah epistemologi membawa maksud sesuatu teori ataupun kajian tentang ilmu. Theory of knowledge. Epistemologi mengkaji pertama, apakah sifat ilmu itu? Kedua, apakah syarat-syarat yang boleh menjadikan sesuatu itu sebagai ilmu? Ketiga, bagaimanakah ilmu itu dikatakan sahih? Keempat, adakah ia boleh diterima sebagai ilmu? Yang kelima, adakah ia mempunyai syarat-syarat yang telah dipenuhi? Yang keenam, apakah yang menjadikannya sesuatu yang berbeza daripada pandangan yang tidak berasas? Dan yang terakhir, apakah batasan-batasan sesuatu ilmu itu? Seterusnya, kita beralih kepada modernisme. Modernisme berasal daripada perkataan Latin iaitu perkataan modo yang bermaksud recently ataupun just now. Ia mula digunakan pada abad ke-15 lagi. Berpandukan rujukan yang dilakukan oleh Ghazali Darussalam 1998, definisi modernisme boleh dinyatakan sebagai sesuatu yang bersifat kini ataupun yang baru berhubung dengan waktu yang berlalu ataupun waktu kini. Dalam konteks ini, sesuatu yang baru selalunya dikaitkan dengan perubahan, di mana perubahan tertakluk kepada apa yang selama ini ada dan kemudian ia mungkin diganti dengan yang lain, atau boleh difahami juga sebagai suatu tindakan pengubahsuaian. Seterusnya, kita beralih kepada pasca modernisme. Menurut Kamus Dewan 1994, pasca bermaksud selepas, sesudah atau setelah. Moden pula bermaksud dari masa sekarang berkaitan dengan masa kini yang terbaru, cara atau kaedah baru dan mutakhir. Menurut Zakaria Stapa 1999, pasca moden ialah fahaman yang bersifat anti agama dan anti Tuhan, kerana pasca moden ialah lanjutan dan edisi baru kepada fahaman sekularisme barat moden. Kita masuk kepada penghujahan. Menurut kajian Immanuel Kant, epistemologi ini adalah tentang apa yang boleh ketahui dan apa yang tidak boleh ketahui. Epistemologi ini berkisarkan tentang persoalan falsafah tentang sifat ilmu itu sendiri dan percubaan-percubaan ahli-ahli epistemologi untuk memberi jawapan supaya lebih jelas. Teori yang telah dikemukakan oleh ahli-ahli falsafah dan menjadi asas perbincangan mengenai sifat ilmu itu ialah konsepsi ilmu itu sebagai sesuatu kepercayaan yang berasas mengenai sesuatu yang benar atau justified through belief. Seterusnya, modernisme. Pemikiran dan gerakan yang berjuang untuk menggantikan segala pemikiran tradisionalisme agar sesuai dengan keadaan semasa yang dianggap moden. Ia merupakan penentangan terhadap agama kerana ia lahir daripada pegangan kepada sekularisme. Agama dianggap kolot dan sesetengah ajarannya tidak sesuai dengan konsep pemodenan. Ia berkembang apabila kemunculan tamadun barat yang berkiblatkan kepada akal, terutamanya pada abad ke-18, Enlightenment. Ia semakin berkembang apabila penjajahan barat mula berkembang pada abad ke-18. Pada asasnya, ia bertujuan menentang fahaman tradisionalisme Bible
dan melakukan perubahan mengikut kesesuaian zaman itu. Ia meliputi pemodenan terhadap budaya, seni, pegangan, adat resam dan sebagainya. Pada masa itulah, masyarakat Eropah mula membebaskan diri mereka daripada agama. Diteruskan lagi dengan pasca-modernisme. Pasca-modernisme ialah pemikiran pemodenan yang lahir pada abad ke-18 apabila kelahiran ramai pemikir dan disebabkan oleh kemajuan teknologi di barat. Perubahan pemikiran era modernisme yang dianggap tidak sesuai lagi dan digantikan dengan pemikiran baru dalam pasca-modernisme. Banyak pemikiran baru muncul dalam era ini seperti humanisme, feminisme, pragmatisme, hedonisme dan lain-lain. Ia muncul pada abad ke-21. Kritikan terhadap pasca-modernisme yang dianggap tidak memenuhi kehendak manusia. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa aspek yang harus dikekalkan. Ia semakin berkembang apabila dunia mengalami proses globalisasi dan penduduk dunia telah disajikan dengan pelbagai kemudahan teknologi maklumat. Terdapat beberapa perubahan sama ada dari sudut pandangan masyarakat terhadap agama, kebudayaan dan cara hidup. Perbandingan. Ciri-ciri modernisme. Pertama, dipandang gagal mewujudkan pemulihan ke arah masa depan kehidupan yang lebih baik sebagaimana yang diharapkan oleh para pendukungnya. Kedua, ilmu pengetahuan moden tidak mampu melepaskan diri daripada penyalahgunaan kuasa keilmuan demi kepentingan kekuasaan. Ketiga, banyak percanggahan antara teori dengan fakta dalam perkembangan ilmu moden. Keempat, ada keyakinan bahawa ilmu pengetahuan moden mampu memecahkan segala persoalan yang dihadapi manusia. Namun ternyata, keyakinan ini meleset apabila kini munculnya pelbagai penyakit sosial. Yang terakhir, ilmu moden kurang memerhatikan dimensi mistik dan metafizik manusia kerana terlalu menekankan sifat fizikal individu. Dengan yang demikian, modernisme mulai kehilangan landasan praktiknya dalam memenuhi janji-janji pembebasan yang dahulu lantang disuarakan. Modernisme yang dulu diagung-agungkan sebagai pembebas manusia dari belenggu mitos dan berhala-berhala serta budaya abad pertengahan yang menindas, kini terbukti membelenggu manusia dengan mitos dan berhala-berhala baru yang lebih menindas dan menekankan. Ciri-ciri pasca modernisme. Yang pertama, timbulnya pemberontakan secara kritis terhadap modernisme, memudarnya kepercayaan kepada agama yang bersifat transenden, metanarasi dan menerima pandangan pluralisme, relativisme, kebenaran. Kedua, meledaknya industri media massa sehingga seolah-olah ia adalah kesinambungan daripada sistem panca indera, organ dan saraf manusia. Keadaan ini menjadikan dunia dan ruang realiti kehidupan terasa sempit. Munculnya radikalisme etnik dan keagamaan. Fenomena ini muncul sebagai reaksi atau alternatif apabila manusia semakin meragukan terhadap kebenaran sains, teknologi dan falsafah moden yang dinilai gagal memenuhi janji untuk membebaskan manusia dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Keempat, munculnya kecenderungan baru untuk menemukan identiti dan penghargaan serta keterikatan rasionalisme dengan masa lalu. Kelima, semakin luas wilayah perbandaran, urban, sebagai pusat kebudayaan dan kawasan luar bandar semakin terpinggir. Keenam, semakin terbukanya peluang untuk kelas sosial atau kelompok minoriti untuk mengemukakan pendapat secara lebih bebas dan terbuka. Ketujuh, era pasca modernisme juga ditandai dengan munculnya kecenderungan pencampur adukkan pelbagai nilai, keyakinan dan potret serpihan realiti. Yang ke-8,
Bahasa yang digunakan dalam wacana dan perbincangan seringkali dikesan tidak lagi memiliki kejelasan makna dan inkonsistensi sehingga apa yang disebut era pasca modernisme banyak mengandungi sifat paradoks. Sebagai kesimpulannya, epistemologi adalah satu cabang falsafah yang sangat penting yang membicarakan tentang asal-usul ilmu, sumber-sumber ilmu dan kesahannya. Selain itu juga, nilai-nilai agama juga sangat penting bagi memastikan manusia tidak lari dari landasan yang betul. Sekian, terima kasih.